Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, banyak-banyak bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya dan juga dengan limpah dan kurnianya, maka sekali lagi kita dapat bertemu dalam siri-siri tazkirah online daripada channel ini. Harapan saya moga-moga para penonton sekalian yang terdiri daripada ibu-ibu, bapa-bapa, saudara-saudari, adik-adik, kakak-kakak dan tuan-tuan, puan-puan semua dapat manfaat dari apa yang kita ceritakan, insya-Allah. Jadi apa yang saya nak ceritakan pada kali ini adalah sambungan tazkirah kita yang minggu lepas, iaitu berkenaan dengan cerita Nabi Yusuf alaihissalam. Berkenaan dengan cerita Nabi Yusuf alaihissalam ni sebenarnya ada terkandung ceritanya di dalam surah Yusuf di dalam Al-Quran. Ya, panjang ceritanya tuan-tuan dan menarik serta banyak iktibar yang boleh kita ambil manfaat darinya. Iaitu Nabi Yusuf alaihissalam adalah putera Nabi Yaqub alaihissalam. Dan sedia maklum, Nabi Yaqub alaihissalam adalah putera kepada Nabi Ishaq alaihissalam. Dan kemudian Nabi Ishaq alaihissalam pula adalah putera Nabi Ibrahim alaihissalam. Subhanallah, ya. Nabi Ibrahim melahirkan dua putera. Nabi Ibrahim melahirkan dua putera, yang mana dua putera itu menjadi nabi. Yang pertama Nabi Ismail. Nabi Ismail alaihissalam adalah keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah daripada zuriat Nabi Ismail alaihissalam, dan Nabi Ismail pula adalah daripada zuriat Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabi Ibrahim ada anaknya lagi yang menjadi nabi, iaitu Nabi Ishaq. Nabi Ishaq pula telah melahirkan seorang anak yang bergelar nabi juga, iaitu Nabi Yaqub alaihissalam. Kemudian Nabi Yaqub ni banyak anaknya yang diceritakan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi apa yang kita nak ceritakan pada kali ini adalah berkenaan dengan anak Nabi Yaqub alaihissalam yang bernama Yusuf alaihissalam. Kemudian salah seorang daripada putera-putera Nabi Yaqub alaihissalam adalah Nabi Yusuf. Putranya inilah yang kemudiannya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang nabi dan rasul di kalangan Bani Israel setelah dewasanya. Sebagai seorang rasul, Nabi Yusuf alaihissalam ini telah Allah berikan ataupun kurniai satu mukjizat yang hebat, iaitu wajah Nabi Yusuf alaihissalam ataupun paras wajahnya sangat cantik, sangat tampan, sangat kacak, sangat handsome, ya. Bukan setakat wajah tuan-tuan, tetapi seluruh badan Nabi Yusuf alaihissalam itu sempurna. Secantik-cantiknya Allah kurniakan. Ada juga manusia, ya, yang kita nampak dia memang cantik, ya, tak kira laki-laki ataupun wanita, cantik. Rupa parasnya cantik. Tetapi badannya, ya, bodinya tak cantik. Tak sama. Wajahnya cantik, ampun maaf, tapi badannya agak gempal sedikit. Wajah cantik, tak sama. Ya. Wajah cantik, tapi bahagian-bahagian anggota yang lain tak cantik. Ini sebagai contoh untuk kita mudah faham. Tetapi Nabi Yusuf alaihissalam ni Allah kurniakan satu mukjizat, yang mana mukjizatnya terlalu cantik, hebat. Bukan setakat wajahnya cantik, mata cantik, hidung cantik sempurna, gigi cantik sempurna,
ukuran bibir sempurna, telinga sempurna, tangan sempurna, kaki sempurna, jari-jari tangan sempurna, rambut sempurna, bentuk badan, dada dan sebagainya sempurna. Subhanallah. Sebab itu di antara ujian Nabi Yusuf AS ini adalah rupa parasnya telah menjadi kegilaan para wanita di zaman itu. Subhanallah. Maka mengikut riwayat yang lain, bukan setakat wanita-wanita yang tergila-gilakan Yusuf, tetapi di kalangan lelaki pun terpesona melihat ketampanan Nabi Yusuf AS. Adapun Nabi Yaqub AS ini sangat sayang pada Nabi Yusuf. Sayang, teramat sayang. Bukan kerana Nabi Yaqub sayang pada Nabi Yusuf ini kerana ketampanan wajahnya, kecantikan wajahnya, bukan. Tetapi kerana akhlaknya. Akhlak Nabi Yusuf AS ini tidak sama dengan akhlak adik-beradik yang lain, ya. Akhlak Nabi Yusuf AS ini tidak sama dengan akhlak adik-beradiknya yang lain. Kemudian ada lagi seorang adik Nabi Yusuf AS yang bernama Bunyamin. Tapi apa yang kita nak ceritakan di sini, kita fokuskan tentang cerita Nabi Yusuf AS. Takut-takut nanti cerita ini terlalu panjang, ya. Jadi, diringkaskan cerita. Satu masa, Nabi Yusuf AS bertemu dengan ayahnya Nabi Yaqub, menceritakan hal mimpinya. Mimpi Nabi Yusuf AS ketika masih kecil ini ada ditulis dalam Al-Quran dalam surah Yusuf ayat yang keempat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idz qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamar ra'aituhum lisajidin. Itu mimpi Nabi Yusuf. Katanya dalam Quran, terjemahannya ialah, ingatlah peristiwa tatkala Nabi Yusuf berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang dan matahari serta bulan. Aku melihat mereka tunduk lalu memberi hormat kepadaku. Subhanallah, ya. Mimpi Nabi Yusuf ini, Nabi Yusuf melihat 11 bintang dan juga matahari serta bulan tunduk hormat sujud kepadanya. Mendengar cerita ini, ya, mendengar cerita ini ayahnya, iaitu Nabi Yaqub alaihissalam, ya, kata ayahnya, wahai Yusuf, janganlah ceritakan mimpimu itu kepada adik-beradikmu yang lain, ya. Takut-takut nanti mereka membuat satu rancangan yang jahat kepadamu. Ketahuilah, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh manusia yang nyata. Ini ceritanya, tuan-tuan. Maka selanjutnya, pendek cerita, adik-beradik Nabi Yusuf alaihissalam yang lain, selain daripada Bunyamin, iaitu adik yang bungsu, semuanya berasa cemburu kepada Nabi Yusuf. Mereka cemburu, bahkan benci terhadap Yusuf. Mereka berasa ayah mereka tidak berlaku adil terhadap mereka. Oleh itu, pada suatu hari, mereka pun bermesyuarat. Mesyuarat apa, tuan-tuan? Mesyuarat untuk memikirkan apakah yang harus mereka lakukan terhadap adiknya, Yusuf alaihissalam. Maka dalam mesyuarat itu bermacam-macamlah idea, cadangan, pendapat yang mereka bincangkan. Itu adik-beradik, abang-abang Nabi Yusuf alaihissalam. Maka ada yang mempunyai idea bahawa kita bunuh sahaja Yusuf. Ada yang mempunyai idea di antara adik-beradik Nabi Yusuf tu, ada yang kata kita bunuh saja Nabi Yusuf. Tetapi ada juga yang mencadangkan kita jangan bunuh Nabi Yusuf, cuma kita buangkan sahaja Nabi Yusuf supaya terpisah dari ayah. Itu cadangan mereka, ya. Maka pendapat yang kedua ini, iaitu jangan bunuh Nabi Yusuf, cuma kita buangkan sahaja ia, maka pendapat inilah yang mereka laksanakan. Adapun adik bungsu Nabi Yusuf, Bunyamin, tidak dibawa, kerana takut-takut nanti Bunyamin ini akan pecahkan rahsia.
Maka demikianlah keputusan yang mereka ambil, iaitu untuk melemparkan Nabi Yusuf alaihissalam ke dalam sebuah kolam. Setelah itu mereka berjumpa ayahnya, iaitu ayah mereka lah, meminta izin untuk membawa Nabi Yusuf alaihissalam berjalan-jalan, ya, keluar. Pada awalnya Nabi Yaqub alaihissalam, ayah Nabi Yusuf, rasa keberatan, ya, rasa keberatan untuk melepaskan Nabi Yusuf alaihissalam. Tetapi dipujuk oleh adik-beradik Nabi Yusuf, ya, bersungguh-sungguh dengan berjanji, ya, berjanji untuk menjaga Nabi Yusuf alaihissalam. Maka akhirnya Nabi Yaqub alaihissalam pun terpaksa melepaskan Nabi Yusuf berjalan keluar bersama adik-beradik yang lain. Seterusnya, maka mereka pun keluarlah bermain-main jauh, ya, jauh daripada rumah ayahnya Nabi Yaqub alaihissalam, membawa Nabi Yusuf. Cara mereka bermain ni agak pelik, iaitu kejar-mengejar sambil membuka baju, ya. Kejar-kejaran sambil membuka baju. Dan akhirnya apabila Nabi Yusuf melihat abang-abangnya pun membuka baju sambil bermain-main tu, maka Nabi Yusuf alaihissalam pun turut serta membuka baju sambil bermain-main, berlari-lari, ya. Ya, biasa budak-budak. Tetapi rupanya abang-abang mereka ni, abang-abang Nabi Yusuf ni, ya, abang-abang Nabi Yusuf ni ada rancangan yang jahat. Seperti mana mesyuarat yang mereka lakukan sebelum itu, iaitu ingin membuang Nabi Yusuf dalam kolam. Maka setelah mereka bermain agak begitu lama, akhirnya diangkatlah Nabi Yusuf dan dibuang ke dalam kolam. Subhanallah, kasihan Nabi Yusuf alaihissalam. Maka menangislah Nabi Yusuf, ya. Maklumlah dibuang ke dalam kolam, tuan-tuan, kau seorang diri menangis, merayu minta tolong dengan abang-abangnya, tapi abang-abangnya tidak peduli, ya. Merayu minta tolong, menangis, ya. Nabi Yusuf alaihissalam semasa beliau masih kecil, maka abang-abang tidak peduli, terus saja pulang dengan membawa baju Nabi Yusuf alaihissalam. Maka pada petang harinya mereka pun pergilah berjumpa dengan ayah mereka sambil berpura-pura menangis, mengkabarkan bahawa adiknya Yusuf telah dimakan serigala. Subhanallah. Sebagai bukti, mereka telah membawa baju Nabi Yusuf yang telah dicabik-cabik, dikoyak-koyakkan, dilumurkan dengan darah haiwan, binatang, maka mereka serahkan pada Nabi Yaqub alaihissalam. Ya, cubalah bayangkan tuan-tuan, bagaimana perasaan seorang ayah tatkala dikabarkan bahawa anaknya yang paling disayanginya telah mati dimakan serigala. Subhanallah. Sekalipun beliau seorang nabi dan rasul, namun beliau adalah manusia biasa juga. Tentu sekali tidak dapat menahan kesedihan hatinya mengenangkan peristiwa nasib putranya yang malang itu. Tapi sebagai seorang nabi, ya, Nabi Yaqub bersabar dengan kesabaran yang sungguh, teguh imannya, serta berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya tuan-tuan, apakah yang terjadi kepada Nabi Yusuf yang berada di dalam kolam itu? Sesungguhnya Allah amat menyayangi para nabinya, dan Allah telah memberi bantuan pada Nabi Yusuf alaihissalam dengan datanglah seorang musafir, ya, seorang peniaga ataupun pedagang, ya, yang lalu di kawasan kolam itu. Setelah berhari-hari Nabi Yusuf alaihissalam di kolam itu, maka Allah datangkan seorang musafir. Tetapi musafir ini adalah ahli perniagaan ataupun pedagang daripada Madian, kota Madian, ya, yang mana musafir pedagang ini ingin menuju ke Mesir. Maka ketika itu kebetulan pula pedagang ini ingin mencari air, dan bila ternampak kolam itu, ya, maka dicedokkannya lah. Kan biasa kolam ni, telaga ni, kalau ternampak dia ada seperti baldi kan, maka dibuanglah ke bawah baldi itu, ya, dibuang. Kemudian bila ditarik terasa berat. Bila tarik terasa berat, rupa-rupanya ada orang di dalamnya. Ada anak kecil di dalamnya. Subhanallah.
Maka terkejutlah musafir ini melihat anak kecil yang begitu cantik. Seorang laki-laki, budak laki-laki yang begitu cantik. Maka atas belas kasihannya diambilnya, ya, dibagi makan dan minum, kemudian dibawalah ke Mesir. Ya, sampai di Mesir, di apakah budak ini, iaitu Nabi Yusuf AS ni? Rupa-rupanya sampai di Mesir, dijuallah Nabi Yusuf AS. Pendek cerita, ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala yang membeli Nabi Yusuf ini adalah seorang pembesar negara Mesir, ya, bertaraf menteri. Seorang pembesar negara Mesir bertaraf menteri. Maka dibelilah Nabi Yusuf alaihissalam, dibawa pulang dan dijadikan anak angkat. Subhanallah. Dijadikan anak angkat. Kebetulan pula isteri pembesar ini belum ada anak lagi. Siapakah istrinya, tuan-tuan? Sedia maklum, istrinya Zulaikha. Nama istrinya Zulaikha. Maka di Nabi Yusuf alaihissalam ni sangat disayangi oleh Zulaikha, dipelihara, ya. Dia dipelihara di dalam sebuah rumah yang cantik, indah, besar. Maklumlah, rumah pembesar negara bertaraf menteri macam kita sekarang lah. Biasanya rumah-rumah orang kenamaan ini, ya, pembesar-pembesar negara taraf menteri ini biasanya cantik, ya, indah, besar. Maka dipeliharalah oleh Zulaikha. Zulaikha sangat sayang pada Nabi Yusuf alaihissalam. Pendek cerita, maka dipeliharalah Nabi Yusuf alaihissalam oleh Zulaikha, ya, sehingga meningkat dewasa. Maka apabila Nabi Yusuf telah meningkat dewasa, maka wajahnya bertambah cantik, bertambah gemilang, bertambah tampan sekali. Bukan sahaja setiap wanita yang memandangnya akan jatuh hati, terpesona, jatuh cinta, kagum, serta terpikat kepada Nabi Yusuf. Bahkan ibu angkatnya sendiri pun, Zulaikha, telah menaruh hati kepada Nabi Yusuf, ya, terpikat dengan ketampanan, kehinsoman, kekacakan Nabi Yusuf yang sangat luar biasa, yang mana tidak ada bandingannya di zaman itu, kecantikan Nabi Yusuf. Bahkan di zaman kita sekarang ini pun tidak ada seorang manusia yang sangat cantik seperti wajah Nabi Yusuf alaihissalam, ya, melainkan Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Kita lanjutkan ceritanya. Seterusnya, oleh kerana Zulaikha ini telah jatuh hati dengan Nabi Yusuf, terpesona dengan Nabi Yusuf, ya, jatuh cinta kepada Nabi Yusuf, padahal anak angkatnya. Maka pada suatu hari Zulaikha telah cuba hendak memujuk Nabi Yusuf masuk ke dalam biliknya, di rumahnya, ya. Sebelum itu dia telah menutup pintu lebih dahulu, ya, tingkap dan sebagainya tutup. Kemudian memanggil Nabi Yusuf, "Wahai Yusuf, kemarilah. Wahai Yusuf, kemarilah," kata Zulaikha. Nabi Yusuf peringkat awal tidak tahu apakah maksud ibu angkatnya itu. Tetapi rupa-rupanya ibu angkatnya Zulaikha, ya, meminta Nabi Yusuf untuk bersamanya. Subhanallah. Maka Nabi Yusuf ketakutan. Kata Nabi Yusuf, "Aku takut kepada Allah. Inni akhafullah." Aku takut sangat kepada Allah, ya. Aku takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka oleh kerana Nabi Yusuf menolak, Zulaikha memaksa. Akhirnya Nabi Yusuf lari dengan sekuat hatinya daripada Zulaikha, dan sempat Zulaikha menarik baju Nabi Yusuf dari belakang. Maka koyaklah baju Nabi Yusuf dari belakang. Sesampai Nabi Yusuf dekat pintu, tiba-tiba, ya, tak semena-mana, ya, tiba-tiba suami Zulaikha datang. Subhanallah. Pembesar tadi itu, yang bertaraf menteri itu datang. Apakah yang telah berlaku? Apa yang terjadi? Kenapa ni? Maka ketika ini Zulaikha melakonkan wataknya yang paling baik. Kata Zulaikha, "Wahai suamiku, lihatlah anak kita. Dia ingin memperkosaku. Ya, dia ingin menodai kehormatanku. Lihatlah, wahai suamiku." Maka Nabi Yusuf mempertahankan dirinya. Tidak, aku tidak menodainya. Bahkan dialah yang ingin
menudaiku, kata Nabi Yusuf. Maka kata Zulaikha, tidak. Dialah wahai suamiku, dialah yang ingin memperdayakan aku dan ingin mencabul kehormatanku. Maka dalam keadaan saling mempertahankan diri, mengikut satu riwayat, maka datanglah seorang wanita, ya, di dalam rumah itu juga. Wanita itu adalah seorang sepupu Zulaikha yang hebat, yang cerdik, yang kata orang boleh merelaikan setiap masalah yang berlaku. Maka dia pun kata, beginilah, kita lihat, andai kata baju Nabi Yusuf koyak di depan, ya, ataupun cobek di depan, koyak di depan, maka bermakna Nabi Yusuf yang salah, Zulaikha yang benar. Tapi andai kata baju Nabi Yusuf koyak di belakang, maka bermakna Nabi Yusuf yang benar, Zulaikha yang salah. Maka cek punya cek, lihat punya lihat, pusing punya pusing. Benar tuan-tuan, baju Nabi Yusuf koyak di belakang. Maka itu menunjukkan bahawa bukan Nabi Yusuf yang salah, tetapi Zulaikha yang salah kerana dia tarik di belakang. Ya, biasanya kalau orang ingin mengganggu perempuan, ingin menodai, kebiasaanlah yang kita lihat, ya. Biasanya wanita itu memberontak marah dan menarik baju di depan, tetapi ini tidak, di belakang yang robek, yang koyak. Maka setelah mendengar cerita sepupu Zulaikha yang cerdik itu, ya, maka marahlah pembesar ini kepada istrinya. Hai istriku, mengapa engkau berani sekali engkau berbuat fitnah kepada Yusuf? Mintalah ampun kepada Allah di atas dosamu itu, kerana kesalahanmu itu sangat terang sekali. Kemudian pembesar itu berkata pada Yusuf, hai anakku, kata pembesar itu, hai anakku Yusuf, aku harap engkau jagalah rahsia ini baik-baik demi menjaga maruah diriku, kerana engkau telah aku anggap sebagai anakku sendiri. Bagaimanapun tuan-tuan, bagaimanapun rahsia itu ditutup, akhirnya terbongkar juga. Bukan Zulaikha yang menceritakan kepada orang lain, bukan juga Yusuf yang menceritakan kepada orang lain, tetapi mengikut setengah riwayat, di dalam rumah pembesar itu ada orang gaji, tukang masak, ya, tukang cuci, tukang kebun, ya, tukang ke pasar ada. Maka mereka lah yang mendengar peristiwa itu dan disampaikanlah kepada orang lain. Menurut satu riwayat mengatakan, apabila pekerja amah di dalam rumah itu berkata, kamu dengarkah bahawa Zulaikha ini telah tergoda dengan Yusuf? Tapi jangan bising, ya, bising. Jangan ceritakan pada orang lain, ini kita-kita saja. Maka tukang masak menceritakan pada tukang kebun, wahai tukang kebun, jangan bising, ya, ini kita-kita saja ni, ya, kita-kita saja ni. Zulaikha terpesona dengan anak angkatnya sendiri. Ya kah? Ya, tapi jangan bising, ini kita-kita saja. Maka bila dia kata jangan ceritakan pada orang lain, ini kita-kita saja, maka tukang kebun pun pergi ke pasar menceritakan dengan orang pasar. Kamu tahu ke ceritanya? Apa dia? Zulaikha tergoda dengan anak angkatnya sendiri. Ini kita-kita saja, jangan ceritakan pada orang lain. Akhirnya satu Mesir tahu cerita ini. Subhanallah. Sebab itu kata petua orang tua-tua, kalau kita nak ingin sebarkan cerita cepat, ya, katakan di hujung cerita tu, tolong jangan ceritakan kepada orang lain. Cepat cerita tu dicerita. Sebab seolah-olah cerita tu seperti satu cerita yang hebat. Tak dapat ditutup mulut itu. Tapi kadang-kadang kalau kita pesan kepada kawan-kawan kita, ceritakanlah kepada orang lain cerita ni. Jangan harap dicerita. Sebulan pun, kadang-kadang setahun pun tak sampai. Inilah rahsianya kalau mau cepat. Maka akhirnya peristiwa ini pun diketahuilah oleh isteri-isteri pembesar-pembesar yang lain. Wanita-wanita pembesar, wanita-wanita di kalangan isteri-isteri pembesar yang lain. Subhanallah. Maka berduka citalah Zulaikha. Ya. Apa tidak? Rasa malu
ya, kerana semua telah mengetahui cerita ini, seorang ibu ingin memperkosa anak angkatnya sendiri. Siapa tak malu, tuan-tuan? Jadi apakah cerita selanjutnya? Kita tunggu selepas ini. Maka oleh kerana kesedihan yang mendalam ini, Zulaikha ada satu rencana yang hebat, ya, untuk menjaga nama baiknya. Maka dia pun telah menjemput ke semua wanita-wanita, ya, pembesar-pembesar negara, iaitu isteri-isteri pembesar negara. Dijemput mereka untuk menghadiri satu jamuan yang hebat, makan-makan, minuman-minuman yang hebat, ya, yang lazat-lazat. Dan di akhir jamuan itu, Zulaikha telah hidangkan mereka buah-buahan, ya, buah-buahan, wallahu alam macam mana bentuk, mungkin seperti zaman kita juga, mungkin ada apple, ada limau dan sebagainya. Maka setiap mereka pula diberikan pisau masing-masing untuk, ya, buah, dipotong buah. Kalau buah apple kan kita potong, maka setiap mereka dibagi pisau. Maka ketika itulah Zulaikha memanggil Nabi Yusuf untuk keluar lalu di hadapan mereka. Ya. Zulaikha manggil Yusuf untuk keluar lalu di hadapan isteri-isteri pembesar-pembesar itu. Maka ketika mereka melihat kecantikan, kehebatan, ketampanan, kehansaman Nabi Yusuf, subhanallah, mereka berkata, ma hadza basharan in hadza illa malakun karim. Ya, ma hadza basharan in hadza illa malakun karim. Maka tatkala Nabi Yusuf lalu di depan mereka, mereka tercengang, mereka terkejut. Ini bukan manusia, bahkan ini ada malaikat yang mulia. Ini bukan manusia, ini ada malaikat yang mulia. Dalam keadaan itu mereka tak sedar tangan mereka telah terhiris, terpotong-potong. Jari mereka, ya, jari tangan mereka telah terpotong kerana mereka tidak sedar. Mereka memotong jari mereka. Mereka tak sedar kerana melihat ketampanan, kekacakan, kecantikan Nabi Yusuf AS. Hingga mereka berkata, ini bukan manusia, ini adalah malaikat yang mulia. Ya, mereka setengah riwayat ada yang terpotong satu jari, ada yang 2 jari dan ada yang 3 jari. Selesai mereka melihat, ya, Nabi Yusuf hingga tidak kelihatan, mereka pandang, maka bila mereka melihat tangan masing-masing, barulah mereka sedar, ya Allah, subhanallah, putus, jari mereka telah terputus, jari-jari mereka. Maka berkatalah Zulaikha, kamu baru melihat Nabi Yusuf beberapa saat sahaja, beberapa ketika sahaja kamu melihat Yusuf, kamu sudah tidak sedar dan hingga jari-jari kamu terpotong. Bayangkanlah betapalah aku, ya, yang hari-hari melihat Nabi Yusuf alaihissalam. Apakah aku tidak tergoda dengan kecantikannya? Subhanallah, ya, subhanallah. Begitu hebatnya mukjizat Nabi Yusuf alaihissalam, yang sangat kacak dan sangat cantik sekali. Subhanallah. Setelah peristiwa di majlis yang meriah itu, maka barulah para isteri, para pembesar Mesir sedar akan cubaan yang harus dihadapi oleh Zulaikha, kerana terpaksa memandang wajah anak angkatnya sendiri, iaitu Yusuf, hari-hari. Kemudian Zulaikha pun merasa lapang jiwanya, serta puas kerana telah menyedarkan isteri-isteri pembesar bagaimana orang tidak tergoda dengan kecantikan dan kekacakan Yusuf alaihissalam. Sedangkan mereka yang beberapa ketika sahaja memandang Yusuf pun sudah tidak tahan, hingga berkata, ini bukan manusia, ini adalah malaikat yang mulia. Betapalah Zulaikha. Tetapi peristiwa yang menimpa para wanita itu sedikit pun tidak menyelesaikan masalah, ya. Tidak dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh Zulaikha. Kenapa, tuan-tuan? Kerana cinta Zulaikha yang tidak dapat tertahan-tahan lagi terhadap Yusuf. Maka Nabi Yusuf AS pun berasa susah hati memikirkan keadaan dirinya, ya, dengan ibu angkatnya. Maka dia pun
berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghindarkan dirinya, ya, ataupun untuk Allah Subhanahu Wa Taala keluarkan dia daripada, menjauhkan dirinya ataupun keluar daripada rumah Zulaikha. Maka doanya ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya, ya, berkat doa Nabi Yusuf yang memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar melepaskan dirinya dari masalah yang besar itu, maka Nabi Yusuf pun dimasukkan dalam penjara di atas permintaan Zulaikha sendiri. Ya, di atas permintaan Zulaikha sendiri terhadap suaminya. Walaupun Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam penjara tanpa suatu apa kesalahan sedikit pun, namun beliau sedikit pun tidak berasa duka cita, ya, atau kesal. Nabi Yusuf tidak duka cita, tidak kesal, sebab memang itulah harapannya dan niatnya dan doanya Allah Subhanahu Wa Taala kabulkan. Sepanjang masa beliau telah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, bahawa daripada hidup menanggung siksa di rumah ayah angkat dan ibu angkatnya, beliau lebih rela hidup dalam penjara kalau memang itulah jalan keluarnya dari masalah yang sedang dihadapinya. Zulaikha juga berpendapat demikian. Itulah jalan yang sebaik-baiknya bagi mengatasi masalah yang dihadapinya daripada memandang wajah Yusuf setiap hari. Siapa tahan tuan-tuan melihat orang yang handsome kacak setiap hari. Akhirnya suami Zulaikha pun menuruti juga pujukan istrinya untuk memasukkan Yusuf ke dalam penjara, walaupun suaminya sedar anak angkatnya itu tidak bersalah. Subhanallah. Begitulah ceritanya. Cerita Nabi Yusuf daripada sejak kecil hingga bersama dengan ibu angkatnya. Cerita yang selanjutnya adalah Nabi Yusuf alaihissalam mentafsirkan mimpi orang yang berada dalam penjara. Saksikan cerita seterusnya berkenaan Nabi Yusuf ini dalam siri Tazkirah yang akan datang. Sekian, ampun maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi.